Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifah Soleha binti Yunus bernometri I20104437. Saya akan menceritakan dan menghuraikan tentang nilai pengajaran antara nilai kebaikan dan nilai keburukan mengenai filem Pendekar Bujang Lapuk. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, saya akan terangkan dahulu sedikit sebanyak latar belakang, sinopsis, lakon layar, watak utama yang ada dalam filem ini. So, jom kita pergi. Baik, filem Seniman Bujang Lapuk ini merupakan sebuah filem Melayu yang diterbitkan di Singapura pada tahun 6 Julai 1961. Filem Seniman Bujang Lapuk ini diterbitkan dalam bentuk filem hitam putih tanpa warna oleh Shaw Brothers Limited dan dibuat oleh Malay Film Productions dan masih mengekalkan muka lama termasuk teraju utamanya. Walau bagaimanapun, filem ini bukan sambungan dari filem Bujang Lapuk yang terdahulu. Filem Seniman Bujang Lapuk ini diarah oleh pengarah P. Ramlee sendiri pada tahun 6 Julai 1961. Baik, watak yang ada dalam filem ini antaranya ialah P. Ramlee sebagai Ramlee, Syamsuddin sebagai Sudin, Datuk Aziz Sattar sebagai Aziz, Rosy Yatimah sebagai Cikgu Ros, Aini Jasmine sebagai Ani Jasmine dan lain-lain lagi lah antaranya. Baik, seterusnya saya akan menceritakan sedikit sinopsis bagi filem Bujang Lapuk ini, di mana filem komedi ini yang berfokus pada 3 orang bujang lapuk yang sudah lanjut usia, iaitu Ramlee, Aziz dan Sudin, yang dilakonkan oleh P. Ramlee, Aziz Sattar dan Syamsuddin masing-masing. Mereka bertiga ni menyewa sebuah bilik di rumah Cik Normah, jeritawan yang dipanggil mereka tuan rumah. Jadi filem ini memaparkan elemen budaya dan kehidupan sosial rakyat Malaysia pada tahun 1960-an. Malah filem Pendekar Bujang Lapuk ini telah pun mendapat tontonan sebanyak 1 milion tontonan. Menarik bukan? Menarik kan? Baik, kita pergi kepada nilai-nilai yang ada dalam filem ini. Nilai kebaikan yang pertama adalah semangat setikawan. Antara nilai yang ketara diterapkan dalam filem Pendekar Bujang Lapuk ini adalah mengenai nilai persahabatan. Hal ini dapat dibuktikan walaupun mereka bertiga, iaitu Ramlee, Aziz dan Sudin, mengalami kesukaran dalam kehidupan mereka. Namun, semangat setikawan antara mereka tetap kukuh. Jadi, nilai persahabatan ini lebih kukuh lagi apabila mereka bersama-sama menghadapi cubaan ketika menuntut ilmu persilatan. Sahabat sudah lama, Pakcik. Iya, Pakcik. Sejak dari dalam perut. Baik, nilai kebaikan yang kedua pula adalah mentaati dan patuh kepada arahan guru. Pentingnya mentaati dan patuh kepada arahan guru turut ditekankan dalam filem ini. Hal ini dapat dibuktikan dalam babak ketika Pendekar Mustar memberi arahan untuk pergi belajar di sekolah umum buta huruf, dan sewaktu Pendekar Mustar memberi arahan kepada Bujang Lapuk untuk pergi bertapa di tempat yang ditetapkannya. Jadi sikap ini telah ditunjukkan oleh Bujang Lapuk yang patuh kepada arahan dan nasihat Pendekar Mustar ketika belajar ilmu silat. Baik, nilai kebaikan yang ketiga pula adalah nilai kemaafan, di mana pentingnya ada sifat pemaaf dan amalan meminta maaf. Yang ditonjolkan dalam filem ini bukan saja menonjolkan peribadi seorang berakhlak mulia dan berbudi pekerti tinggi, malah meraihkan fitrah kejadian manusia. Jadi Ramlee, Sudin dan Aziz ni cuba mengambil hatinya dengan menyanyikan lagu Maafkan Kami. Berikutan itu hati Ros menjadi lembut dan mula menyukai mereka. Dan bersedia untuk memaafkan ketiga pemuda itu. Maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Baik, last but not least, bagi nilai kebaikan yang terakhir adalah berbudi bahasa.
Baik, selain itu juga budaya berbudi bahasa juga turut ditonjolkan dalam filem ini. Buktinya, Bujang Lapuk ni menggunakan bahasa yang sopan ketika berkenalan dengan pendekar Mustar dan isterinya. Jadi Islam ni mementingkan akhlak yang baik dalam kehidupan bermasyarakat ini. Amal berbudi bahasa ini juga telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi ni tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kesat walaupun berbicara dengan orang yang bukan Islam. Kita teruskan kepada nilai keburukan pula. Baik, nilai keburukan yang pertama adalah kepercayaan terhadap benda-benda gaib. Ciri-ciri yang ditonjolkan dalam filem Pendekar Bujang Lapuk ialah agama dan kepercayaan. Melalui babak Pendekar Bujang Lapuk ini merupakan satu gambaran di mana masyarakat sangat mempercayai unsur-unsur gaib seperti mang-bang ataupun makhluk-makhluk halus. Baik, nilai keburukan yang kedua pula adalah tidak amanah dan tidak mempunyai akhlak. Jadi melalui babak ini kita dapat mengambil iktibar tentang kepentingan sikap amanah dalam pekerjaan kita. Akibat daripada sikap yang dibawa oleh Samsin itu, pelanggan menjadi benci kepada mereka namun tidak dapat menentang mereka kerana jeti penambang itu kepunyaan mereka. Aku bukan nak kebas dah. Aku nak timbang duit ini berat ke ringan reti. Jangan marah. Timbang dalam poket dalam. Sekarang aku simpan. Baik, nilai keburukan yang ketiga pula adalah tidak bersyukur akan nikmat Tuhan berikan. Di mana Taukih ataupun bos bos feri tu, sebagai pemilik feri tu, seharusnya bersyukurlah di atas kekayaan yang diberikan Tuhan. Sebaliknya, dia ni angkuh dengan kekayaan dan menunjukkan sifat buruknya dengan menyuruh pekerja-pekerja membelasah pendekar Mustar ketika di jeti penambang tu. Baik, nilai keburukan yang terakhir adalah masyarakat yang suka meremehkan kesungguhan orang lain. Jadi di sini bila seseorang itu sedang berusaha untuk belajar ataupun berusaha untuk membaca ataupun apa-apalah, jadi janganlah kita meremehkan seseorang itu ataupun janganlah kita ketawakan orang itu. Sebabnya kemungkinan membuatkan dia ni kecil hati ataupun tidak bersemangat untuk terus-terus belajar. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat. Cikgu. Cuba sekarang Pak Abu pula. Yang mana? Yang ini. Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Bukan huruf M. Itulah. Jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M. Yang ini huruf H. Baik, kelebihan bagi filem ini adalah secara keseluruhannya lah. Secara keseluruhannya, ia menunjukkan tulisan Rumi ni sudah meluas digunakan sebagai wadah komunikasi di tempat-tempat penting seperti sekolah, pusat komersial, di jeti itulah, dan juga papan tanda ataupun nama tempat ataupun nama-nama kampung lah. Jadi, walau bagaimanapun, P. Ramlee dalam filem tersebut telah mendedahkan suasana pembelajaran zaman itu. Hal ini dapat dilihat pada minit ke-60 apabila watak Bujang Lapuk pergi ke sekolah umum buta huruf dan diperlihatkan bagaimana pelajar ni diajar tulisan Jawi. Jadi walaupun huruf Rumi sudah digunakan sebagai papan tanda ketika itu, tetapi dalam sistem pembelajaran di sekolah, tulisan Jawi ni masih penting dan perlu diajar. Baik, kekurangan bagi filem ini adalah bagi kita yang menonton filem ini berpuluh tahun, ini satu babak yang melucukan. Rupanya saya dapat tahu di mana ini adalah satu babak yang nak menyindir orang kita dalam bab pembacaan Al-Quran. Di mana golongan pertama macam Ramlee, dia dapat surat tak bunyi langsung bacaan dia. Jadi yang mana orang kita ni kan ramai begitu. Bacaan Al-Quran terbalik pun ada, tak tahu apa yang dia baca. Tapi ada golongan yang kedua ni, dia baca Al-Quran, lagunya terlampau lebih, sangat pun ada juga. Jadi golongan yang ketiga ni, bacaan itu bacaan sahaja yang hebat, tetapi dari segi pemahamannya itu tak ada langsung, tiada langsung. Akhirnya surat itu siapa yang baca? Akhirnya Aini Jasmine yang bacakan surat itu. Baik, pelajarannya adalah di mana Al-Quran yang paling penting ditadabbur kerana Quran
Jika sekadar dibaca dan dihafal, maka kita hanya mampu membacanya sahaja. Tetapi kalau kita dikaji, ditadabbur, jutaan sangat manfaatnya. Jutaan manfaat boleh membawa manusia menembusi langit sampai ke planet-planet lain. Tapi kalau sekadar baca, itu sahaja yang kita dapat. Kalau tidak dihayati, tidak akan bawa kita ke mana-mana. Kerana Al-Quran adalah manual kehidupan kita dan petunjuk untuk manusia. Okey, sampai situ dulu bab-bab kebaikan dan keburukan. So, apa yang kita dapat simpulkan daripada filem ini? Baik, pengajarannya untuk kita di sini, di mana untuk memperbanyakkan ilmu ini, perbanyakkanlah hadir di majlis ilmu yang banyak mentafsir dan mensyarahkan Quran. Kita kena pergi majlis ilmu untuk faham Quran, bagaimana Quran dan sains, bagaimana Quran dari segi doa, dari segi ruqayyah, bagaimana Quran untuk motivasi hidup, bagaimana Quran untuk solusi dengan segala masalah. Kerana Quran memiliki segala-galanya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82, maksudnya, maka apakah mereka tidak mahu mentadabbur Al-Quran. Baik, akhir kata daripada saya, filem klasik Melayu ini mengajar kita tentang kepentingan menjalin perhubungan yang bermakna, yang memanfaatkan kehidupan seseorang. Di mana adanya tema kekeluargaan, persahabatan dan kebudayaan amat ketara dalam filem Malaysia ini. Baik, bagi saya pada keseluruhan filem ini merupakan sebuah filem komedi yang sangat baik, di samping mengandungi lagu-lagu yang menghiburkan, terutamanya Gelora. Baik, cadangan saya di sini, saya berharap agar penerbit-penerbit filem lain akan meneruskan usaha dan menyemai nilai-nilai ini demi manfaat semua rakyat Malaysia. Baik, itu sahajalah daripada saya. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.